Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Satu kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 139 orang. Menteri Kesihatan mengumumkan sedemikian pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Berikutan pengesanan kes terbaru itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengingatkan orang ramai agar terus berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengamalkan dan membudayakan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu, 12 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 6 hari bulan Mei 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini seramai 139 orang. Kes 139 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun. Kes ini dikesan berikutan surveillance yang dilakukan di kalangan rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk pekerja asing. Kes ini masih dalam siasatan lanjut dan pengesanan kontak juga masih giat dilaksanakan. Sementara itu, tidak ada kes yang disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 131 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 7 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 30 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,551 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 144 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 14,754 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa 2 kes yang sedemikian telah disahkan pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes yang sedemikian seramai 24 kes semuanya. Sehubungan dengan pengesahan kes baru ini, Kementerian Kesihatan dengan ini ingin mengingatkan dan menekankan lagi kepentingan bagi orang ramai untuk terus berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengamalkan dan membudayakan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutama sekali untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak beramai-ramai mengunjungi ke satu tempat serta hanya keluar rumah jika perlu. Ini di samping mengamalkan kebersihan diri seperti kerap menyuci tangan dan etika batuk dan bersin yang betul. Negara masih dalam situasi kecemasan. Justru Menteri Kesihatan menegaskan perlunya ujian pemantauan COVID-19 terus dijalankan. The important thing here is for the public to remain cautious. Sebab tu hari-hari ditekankan Tani mesti mengamalkan apa yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Walaupun Tani mendatar banyak kosong, like I said, this is a new virus. Tani pun dah tahu benar how they behave. So mengamalkan kewaspadaan itu sangat penting, terutama sekali penjarakan fizikal dan perkumpulan ni, especially di luar lah, macam di kedai-kedai orang ramai atau we still in emergency situation. Okay. Agaknya tanya ni belum ada lockdown, alhamdulillah, tapi itu tu orang ramai perlu ingat. Okay, walaupun tani kosong, usulnya ada ramai lagi orang menjangkit, but we are still kekhawatiran itu adalah, that's why we keep on doing surveillance, because this virus, as you know, before we stop the border pun is menular sudah di luar-luar kan. So that's why we want to do the surveillance ini untuk memastikan
if you really want to open up everything, we must be in control. Okay? Jadi kalau tani open pun is berfasa-fasa. Okay? So that's why all this surveillance, all this antibody dibuatlah as persediaan tani. Macam mana tani kan membuka lebih banyak lagi, terutama bidang ekonomi lah. Sejumlah RM221,800 bakal diserahkan kepada 4,000 orang anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ia merupakan sebahagian daripada bantuan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD kepada golongan yang memerlukan dan kerjasama ke arah inisiatif yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Derma tersebut diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD kepada Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Hamidun Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Derma kepada anak-anak yatim diserahkan secara pandu lalu di dewan-dewan di keempat-empat daerah dan melalui penyerahan secara langsung kepada para penerima berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Manakala sumbangan sebanyak RM6,700 skim hadiah galakan pelajar-pelajar cemerlang bagi anak-anak yatim peringkat kebangsaan bagi tahun 2019 diserahkan kepada Mubashar Kokar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu juga menyerahkan sumbangan berupa komputer riba dan tablet kepada Dayang Hajah Nuraini binti Haji Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan BIBD selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah BIBD Alaf. Sumbangan adalah bagi mendapatkan peralatan komputer untuk membantu pembelajaran dalam talian bagi pelajar program galakan pembelajaran sepanjang hayat Alaf. Australia memuji usaha cemerlang yang dilaksanakan oleh negara Brunei Darussalam dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Menurut Puan yang terutama Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, beliau begitu terharu melihat masyarakat di Australia dan di negara ini bersama-sama memberi sokongan antara satu sama lain dalam usaha memerangi pandemik pembunuh itu. Puan yang terutama menyatakan perkara tersebut semasa menyertai program kemasyarakatan Social Kitchen, anjuran Society for Community Outreach and Trainings SCOT untuk menyediakan makanan bagi para petugas barisan hadapan dan masyarakat yang mudah terdedah. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, Puan yang terutama juga melahirkan rasa gembira kerana Australia dapat bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan dan wanita berinspirasi seperti SCOT. Semasa projek tersebut, 500 makanan disumbangkan kepada para petugas barisan hadapan COVID-19 dan masyarakat yang mudah terdedah. Gara-gara memetik buah mangga tanpa kebenaran, seorang lelaki tempatan dihukum 2 minggu penjara. Kita ikuti laporannya bersama bahan-bahan berita yang lain seketika nanti. Sindiket penyeludupan dadah terkawal menggunakan perkhidmatan penghantaran syarikat tempatan oleh seorang lelaki warga negara asing berjaya ditumpaskan. Taktik tersebut terbongkar hasil penyiasatan dilakukan terhadap satu kiriman kotak yang telah dirampas oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja daripada sebuah kereta milik salah sebuah syarikat penghantaran tempatan ketika hendak memasuki pos kawalan Sungai Tujuh. Kotak tersebut mengandungi beberapa paket plastik lut sinar berisi pecahan hablur dan pil-pil yang dipercayai dadah terkawal, iaitu sebanyak 100 biji pil dipercayai dadah jenis ekstasi dianggarkan bernilai RM17,500.
155.4 gram dadah dipercayai jenis ketamin dianggarkan bernilai RM7,770. Juga dirampas wang tunai RM14,570, $3,320 Singapura, RM1,480 Malaysia dan RM20. Suspek direman di penjara Mara Burong dan disiasat di bawah kesalahan Seksyen 5 dan 6 Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 yang boleh membawa hukuman gantung hingga mati atau penjara 30 tahun dan 15 sebatan. BKN mengingatkan orang ramai terutama syarikat penghantaran barang-barang untuk tidak menerima atau mengambil mana-mana tempahan yang tidak dikenal pasti isi kandungannya. Dalam situasi negara yang dilanda pandemik COVID-19, agensi-agensi penguatkuasa undang-undang akan sentiasa mempertingkatkan kawalan-kawalan di sempadan dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan negara. Justru itu, BKN ingin menyuruh orang ramai agar memberikan kerjasama dalam sama-sama membasmi aktiviti yang boleh merosakkan kehidupan dan kestabilan negara. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian 2448877 waktu pejabat, hotline 87774444 selepas waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.pn. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman penjara selama 2 minggu kerana didapati bersalah memetik buah mangga tanpa kebenaran di kawasan kediaman Kampung Menglait. Insiden berlaku pada 3 Mei lalu kira-kira pukul 10 pagi. Suspek bernama Muhammad Nur Amaluddin bin Saleh berumur 30 tahun, tidak mempunyai sebarang pekerjaan, telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan curi. Hasil daripada sebutan kes, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman pemenjaraan ke atas tertuduh selama 2 minggu di penjara Mara Burong bermula pada 5 Mei 2020. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB mengingatkan kepada orang ramai supaya tidak meletakkan benda-benda tajam, peralatan pertukangan atau tangga di luar kawasan rumah yang boleh menarik perhatian penjenayah sebagai pemudah cara untuk melakukan aksi jenayah. (5G) bermaksud rangkaian mudah alih generasi kelima. Di negara Brunei Darussalam, pasukan petugas 5G telah ditubuhkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan teknologi 5G di seluruh negara. Hari ini berlangsung mesyuarat plenari pertama pasukan petugas 5G negara Brunei Darussalam secara dalam talian. Sesi dipengerusikan oleh Jurutera Awang Haji Jalani bin Haji Buntar, pemangku Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa bagi Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI. Mesyuarat menghimpunkan kira-kira 60 orang ahli kumpulan kerja bagi membincangkan objektif penubuhan, petugas khas dan langkah kerjasama untuk mencapai matlamat yang dihasratkan. Teknologi 5G dengan jalur lebar mudah alih berkelajuan tinggi dijangka meningkatkan kesaling hubungan dalam beberapa tahun mendatang. Ini sekaligus membukakan peluang-peluang bagi perkembangan perkhidmatan inovatif dalam industri dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan baharu itu bertujuan merealisasikan aspirasi negara dalam memastikan sektor teknologi info komunikasi sebagai salah satu pemangkin utama untuk mencapai wawasan Brunei 2035 dan menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara pintar. Pelaksanaan kewajipan zakat dalam kalangan masyarakat Islam seperti yang ditentukan oleh hukum syarak antara cara mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat. Menurut Dayang Siti Juhaidah binti Haji Bujang, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, ini kerana kemakmuran, kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat merupakan asas dalam agama Islam. Memang tidak diragui lagi lah, mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib, dan jika bagi seseorang yang tidak mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan, hukumnya adalah berdosa besar. Apatah lagi bagi yang ingkar akan ketetapan hukum tersebut, hukumnya adalah keluar daripada agama Islam, yakni murtad. Berpandukan kepada dalil Al-Quran, tafsirnya, dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.
Begitu juga dalam dalil Al-Quran, tafsirnya, ambillah ya Muhammad sebahagian daripada harta mereka untuk dijadikan sebagai sedekah atau zakat, supaya dengan itu dapat membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan daripada akhlak yang buruk. Dalam bulan Ramadan, zakat fitrah adalah wajib ke atas setiap individu yang beragama Islam, sama ada kaya, miskin, hamba atau merdeka, lelaki, perempuan, tua atau muda. Antara kelebihan zakat, ia dapat membersihkan diri daripada dosa. Jadinya banyak sebenarnya faedah membayar zakat ini, kerana penerimanya akan merasa tidak terketinggalan, ataupun memang agama Islam menyarankan petani untuk sentiasa menolong orang-orang yang susah. Ini zakat fitrah itu yang wajib bagi diriku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada tahun ini bagi seorang Islam di negara ini adalah RM2.84 bagi beras wangi dan RM1.93 bagi beras siam. Manakala kadar zakat harta yakni wang simpanan ditetapkan pada kadar RM5,852.25 dengan bayaran zakatnya sejumlah RM146.30. Semasa pembayaran zakat fitrah dan zakat harta di masjid-masjid, penjarakan sosial dan pemeriksaan suhu badan terus dilaksanakan. Bagi saya, time-time macam ni adalah macam gagas olehnya bayar apa itu ini. Kalau last minute bayar, payah juga kan asal ijab ramai orang. Selalunya kalau ramai itu payah jadinya. Atas bantuan kerajaan sama orang ramai, sama bagian masjid-masjid, Pak Masjid dapat mengkayakan semuanya dengan kira teratur lah semua. Alhamdulillah dengan adanya pembayaran zakat ini dapat mengurangkan penjarakan pembayaran zakat sama memudahkan lagi itu cara pembayaran zakat lah pada tahun ini. Jadi memudahkan lagi lah pasal dari payahkan orang berqueue, and then orang pun time-nya tu fleksibel lah, at least anytime orang boleh datang with time-time yang kena bagi masa ni kan. Jadi macam itulah. Memudahkan bagi orang ramai juga. Indem orang senang tadi membayar, orang Indo berabut selamat orang jarak itu ada, itulah. Kalaupun orang tadi misalnya dalam suasana COVID-19, tapi Indo menyusahkan orang ramai lah. Ambillah peluang untuk melaksanakan kewajipan membayar zakat lebih awal untuk mengelakkan kesesakan pada saat-saat akhir. Waktu operasi bagi perkhidmatan ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleh telah dikemas kini. Perkhidmatan ujian swab di kompleks tersebut akan dibukakan bermula 8 pagi hingga 2 petang dan 8 malam hingga 12.30 malam setiap hari termasuk hari Jumaat, Ahad dan hari-hari kelepasan awam. Perubahan tersebut adalah bermula esok 7 Mei 2020. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Situasi penularan COVID-19 tidak menghalang umat Islam di negara ini untuk mengadakan aktiviti bertadarus semasa bulan Ramadan walaupun hanya di rumah dan secara dalam talian. Selain dapat menanamkan rasa kecintaan kepada Al-Quran dan menyemarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak, ia juga diharap dapat mendidik orang ramai untuk memanfaatkan platform teknologi terkini dengan kegiatan yang berfaedah. Kru RTB baru-baru ini telah meninjau lebih dekat lagi aktiviti tadarus secara dalam talian di kediaman Haji Awang Hasnan bin Haji Awang Suhaili di Kampung Manggis.
Aktiviti bertadarus sering diengkayahkan oleh Haji Awang Hasnan bersama keluarga dan rakan-rakan rapat pada tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan situasi penularan wabak COVID-19, aktiviti ini dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom. Pada mulanya tahun-tahun lepas kami ada mengadakan tadarus secara beramai-ramai di sini. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ini, kami mengambil inisiatif untuk melakukannya secara online ataupun dalam talian. Walaupun pandemik COVID-19 ini berlaku, semestinya tani mesti berhenti melakukan yang tani suka ataupun yang membuatkan tani biasa lakukan setiap tahun. Mungkin ini adalah sementara itu, RTB juga berkesempatan ke kediaman Awang Muhammad Shazwan Shah bin Razali di Kampung Orang Kaya Besar Imas, salah seorang peserta yang ikut serta dalam aktiviti tadarus melalui aplikasi Zoom ini. Jadinya alhamdulillah melalui Zoom ini dapat menyalurkan pembacaan kami untuk didengarkan oleh orang ramai. Saranan saya sebagai seorang umat Islam kepada semua yang berada di luar sana, jangan terasa tani itu berputus asa dengan tiadanya, dengan ditutupnya masjid, dengan dielakkan daripada pergaulan ramai, tani indah dapat membaca Al-Quran. Malah dengan kaedah yang ada, dengan multimedia yang disediakan, dapat tani membaca Al-Quran ini secara bertadarus. An-Nagum juga mengadakan aktiviti tadarus Al-Quran di aplikasi Instagram. Aktiviti ini dikendalikan oleh Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Sohaili. Orang ramai yang berminat untuk mengikuti tadarus ini boleh masuk ke aplikasi Instagram an.nagum pada jam 9:30 malam. Orang ramai juga boleh meminta secara langsung untuk membaca Al-Quran dan sekaligus ditasmik oleh Awang Ahmad Zulwakar. Sementara itu, Nadi Quranic Learning Center juga mengadakan aktiviti serupa. Pusat ini mengadakannya 5 kali sehari di aplikasi Facebook. Orang ramai yang berminat bolehlah masuk ke aplikasi Facebook Nadi Quranic LC Brunei, Nadi Quranic LC Kulab, serusup Nadi Quranic Learning Center, Nadi Quranic LTC Jerudong, NQLC Lambak dan NQLC Tutong. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP giat berusaha untuk memperkasakan budaya membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini. Usaha yang dilaksanakan termasuk menerbitkan 46 buah buku terbaharu. Penerbitan buku-buku tersebut selaras dengan hala tuju DBP, antaranya meningkatkan jumlah penerbitan bermutu dengan pelbagai genre, mengetengahkan bakat penulis muda dan meningkatkan karya terjemahan folklor penulis tempatan. Salah sebuah buku yang diterbitkan ialah buku berjudul Bandar Seri Begawan, Ibu Negara Ketemadunan Islam 2019. Mempunyai 132 muka surat, buku ini diterbitkan sempena pengiktirafan Bandar Seri Begawan sebagai Ibu Negara Ketemadunan Islam 2019. Buku ini diterbitkan sebagai inisiatif untuk menghasilkan sumber rujukan yang kekal dan seterusnya sebagai tanda ingatan serta ristaan untuk tatapan generasi akan datang. Kulit tebal buku ini berharga RM40, manakala kulit nipis berharga RM30. Buku komik Zoe Topeng Sakti 1 versi Inggeris karya Awang Rizwan bin Haji Jamaih mengisahkan tentang seorang kanak-kanak lelaki bernama Zoe yang memiliki topeng sakti sekaligus menjadikan dirinya seorang yang gagah dan berani. Komik ini mendapat sambutan yang menggalakkan terutama dalam kalangan kanak-kanak dan ia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini dijual dengan harga RM4. Buku asal-usul Sungai Siamas iaitu karya Awang Johari bin Haji Nasir ini diterbitkan dalam 7 bahasa iaitu Dusun, Arab, Mandarin, Korea, Jepun, Perancis dan Jerman. Ia dijual dengan harga RM4.
mengandungi 28 muka surat. Buku ini diterbitkan dengan kerjasama Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam.